Selamat datang ke Ucapan Pasaran Keuangan untuk Pedagang. Pameran di mana kami memecahkan pasaran keuangan, strategi dagangan dan teknik pengurusan risiko terbaik untuk membantu pedagang kekal menguntungkan. Saya Sofia, dan hari ini kami menyelami topik yang boleh membuat atau memecahkan kejayaan peniaga pengurusan risiko. Sekarang, mari kita jujur, semua orang suka bercakap tentang keuntungan. Keseronokan perdagangan yang menang, keseronokan rali pasaran, dan adrenalin melihat baki akaun Anda berkembang. Tetapi apa yang kebanyakan peniaga terlepas pandang ialah pengurusan risiko adalah asas kejayaan jangka panjang dalam perdagangan. Tanpanya, peniaga yang paling mahir pun akhirnya akan menghadapi kerugian besar. Sebenarnya, peniaga profesional tidak menumpukan pada membuat wang mereka, menumpukan pada melindungi modal mereka dan keuntungan mengikuti. Dalam episod hari ini, saya akan memecahkan teknik pengurusan risiko penting yang perlu dikuasai oleh peniaga runcit. Sama ada Anda berdagang saham, forex, mata wang kripto atau komoditi, episod ini akan memberi Anda rangka kerja praktikal untuk meminimumkan kerugian dan memaksimumkan keuntungan. Jika Anda serius untuk membawa dagangan Anda ke peringkat seterusnya, terus kekal bersama saya, ini akan menjadi pengubah permainan. Memahami risiko dalam perdagangan runcit. Sebelum kita terjun ke dalam teknik pengurusan risiko, kita perlu memahami pelbagai jenis risiko yang dihadapi oleh peniaga. Kerana inilah perkaranya, Anda tidak boleh mengurus perkara yang Anda tidak faham. Berikut ialah 5 risiko utama yang perlu diketahui oleh setiap pedagang. Risiko pasaran, risiko kehilangan wang akibat turun naik pasaran. Berita ekonomi, konflik geopolitik, keputusan Bank Pusat dan krisis kewangan semuanya boleh memberi kesan kepada pergerakan harga. Risiko kejeran, ketidakupayaan untuk memasuki atau keluar dari perdagangan disebabkan oleh aktiviti pasaran yang rendah, yang boleh menjadi berbahaya terutamanya dalam pasaran yang kurang cair. Risiko redrage, kesan yang diperkuatkan kedua-dua keuntungan dan kerugian apabila menggunakan modal yang dipinjam. Rediraj yang tinggi boleh memadamkan akaun dengan cepat jika tidak diurus dengan betul. Risiko operasi ini termasuk kegagalan platform, kelewatan pelaksanaan, serangan siber, atau kesilapan manusia yang mudah yang boleh menyebabkan kerugian yang tidak diimini. Risiko psikologi, emosi seperti ketakutan, tamat dan terlalu yakin boleh menyebabkan pedagang membuat keputusan impulsif yang menjejaskan prestasi dagangan mereka. Memahami risiko ini adalah langkah pertama. Sekarang, mari kita masuk ke cara mengurusnya dengan berkesan. 1. Sentiasa gunakan pesanan henti rugi dan ambil untung. Salah satu kesilapan terbesar pedagang adalah tidak menggunakan pesanan henti rugi. Pesanan henti rugi menutup dagangan secara automatik apabila harga mencapai tahap kerugian yang telah ditetapkan. Tanpa itu, Anda boleh bertahan terlalu lama pada kedudukan yang kalah, mengharapkan pemulihan yang tidak pernah datang. Begitu juga, pesanan ambil untung membantu Anda mengunci keuntungan sebelum pasaran berbalik kepada Anda. Contoh, jika Anda membeli Bitcoin pada 40,000, Anda mungkin menetapkan henti rugi pada 38,500, memhadkan kerugian Anda kepada $1,500 dan ambil untung pada 42,000, menjamin keuntungan $2,000. Menggunakan pesanan henti rugi dan ambil untung membantu menghilangkan emosi daripada berdagang, memastikan Anda mematuhi pelan pengurusan risiko Anda. 2. Zaif kedudukan, peraturan 1%. Pengukuran kedudukan adalah penting. Peraturan 1% bermakna Anda tidak boleh mengambil risiko lebih daripada 1% daripada jumlah modal Anda pada satu perdagangan. Contoh, jika baki akaun Anda ialah $10,000, Anda harus mengambil risiko tidak lebih daripada $100 setiap dagangan. Ini menghalang beberapa perdagangan buruk daripada menghapuskan akaun Anda. Matlamatnya adalah pemeliharaan modal.
Kerugian kecil dan terkawal adalah sebahagian daripada perdagangan, tetapi meletupkan akan Anda tidak. 3. Bicat dengan ledrage. Ledrage boleh melipatgandakan keuntungan, tetapi ia juga boleh membesarkan kerugian. Di sinilah banyak peniaga silap menggunakan terlalu banyak ledrage tanpa mengambil kira risiko. Amalan terbaik untuk mengurus ledrage. Elakkan menggunakan nisbah ledrage yang tinggi seperti 1/100 atau 1/500 melainkan Anda seorang peniaga yang berpengalaman. Berpegang pada ledrage yang lebih rendah seperti 1/5 atau pukul 1/10 yang membolehkan kawalan risiko yang lebih baik. Laraskan lediraj Anda berdasarkan turun naik pasaran. Keadaan turun naik tinggi memerlukan ledrage yang lebih rendah untuk mengurangkan risiko. 4. Kepelbagaian, jaring keselamatan terunggul. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, jangan masukkan semua telur Anda dalam satu bakul. Ini terpakai kepada perdagangan juga. Cara untuk mempelbagaikan. Berdagang berbilang kelas aset forex, saham, kripto dan komoditi dan bukannya fokus pada satu sahaja. Gunakan strategi yang berbeda, mengikut aliran, scalping, dan perdagangan swing boleh membantu mengurangkan pergantungan pada satu kaedah. Pelbagaikan merentas rangka masa menggabungkan dagangan hari dengan dagangan jangka panjang boleh mengimbangi pendedahan risiko. Kepelbagaian membantu melindungi daripada kemerosotan susus pasaran yang sebaliknya boleh mengakibatkan kerugian besar. 5. Kekaukan nisbah risiko untuk ganjaran yang sihat. Nisbah risiko kepada ganjaran, RRR, yang kokoh adalah penting untuk keuntungan jangka panjang. Penanda aras biasa ialah 1-2, bermakna Anda harus menyasarkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 kali ganda jumlah yang Anda risiko pada setiap dagangan. Contoh, jika henti rugi Anda ialah 50 PIP, sasaran keuntungan Anda hendaklah sekurang-kurangnya 100 PIP. RRR yang kokoh memastikan bahawa walaupun Anda mempunyai kadar kemenangan 50%, Anda masih akan menguntungkan dari semasa ke semasa. 6. Simpan jurnal perdagangan. Jurnal perdagangan adalah seperti peta jalan ke arah penambahbaikan. Dengan merekodkan semua dagangan Anda boleh menganalisis perkara yang berkesan, perkara yang tidak berkesan dan membuat pelarasan yang diperlukan. Perkara yang perlu disertakan. Pintu masuk keluar. Zaif dagangan ledrage yang digunakan. Sebab untuk memasuki perdagangan. Keadaan emosi semasa perdagangan. Hasil untung garis miring rugi. Dengan menyemak jurnal Anda akan mendapat gambaran tentang kekuatan dan kelemahan Anda, membantu Anda memperhalusi pendekatan pengurusan risiko Anda. 7. Mengawal emosi mengelak dagangan dendam. Psikologi perdagangan memainkan peranan yang besar dalam pengurusan risiko. Ketakutan, ketamakan, dan terlalu yakin boleh membawa kepada perdagangan emosi yang sering mengakibatkan kerugian. Bagaimana untuk mengekalkan kawalan emosi? Ikuti pelan dagangan berstruktur dengan had risiko yang telah ditetapkan. Ambil rehat apabila berasa tertekan atau kecewa. Jangan sekali-kali berdagang kerana membalas dendam, berpegang pada strategi Anda. Fokus pada konsistensi daripada mengejar kemenangan besar. Fikiran Azri. Pengurusan risiko bukan sekadar pilihan, ia adalah satu keperluan bagi setiap peniaga yang berjaya. Jika Anda tidak mengawal risiko, pasaran akan mengawalnya untuk Anda dan percayalah, itu bukan kedudukan yang Anda mahukan. Dengan melaksanakan pesanan henti rugi, saiz kedudukan, kawalan ledrage, kepelbagaian dan disiplin emosi, Anda akan berada dalam perjalanan yang baik untuk menjadi pedagang yang menguntungkan secara konsisten. Jika Anda sedang mencari platform dagangan yang selamat dan boleh dipercayai, lihat crystalballmarkets.com di mana Anda akan menemui alatan pengurusan risiko lanjutan dan cerapan pasaran masa nyata. Itu sahaja untuk episod hari ini. Jika Anda mendapati ini berharga, langgan, tinggalkan ulasan dan kongsi podcast ini dengan rakan peniaga.
Sehingga kali seterusnya berdagang dengan bijak, lindungi modal Anda dan kekal berdisiplin.